Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 5 Januari 2025 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Pelaksanaan beberapa projek bagi menaik taraf bekalan air bersih di kawasan Meradong dijangka bermula tahun ini, antaranya projek penyambungan saluran paip utama dari Jalan Kelupu ke stesen penggalak Tulai bernilai 10 juta ringgit. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing, projek ini dijadualkan bermula Ogos dan dijangka siap dalam tempoh 15 bulan. Selain itu, sistem retikulasi paip Bandar Bintangor juga akan dinaik taraf di bawah projek Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA dengan kos 25 juta ringgit. Projek saluran paip baru bernilai 3 juta ringgit di Jalan Utama Kung Cheng Sungai Mador sepanjang 12 km turut diluluskan. Kerja naik taraf ini dijangka siap dalam tempoh 8 bulan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi dialog bersama Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB di Pusat Khidmat Dun Meradong. Dalam perkara itu, Datuk Ding turut memaklumkan tinjauan masalah perparitan di Rumah Jerom, Sungai Baron akan dilakukan ekoran banjir air pasang yang menyebabkan tanah runtuh baru-baru ini. Beliau juga akan membawa isu saluran paip air di kawasan tersebut kepada Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak untuk diselesaikan segera, terutama yang berkaitan dengan pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas perlu menyediakan lebih banyak taman asuhan kanak-kanak, taska dan taman bimbingan kanak-kanak Tabika di Limbang bagi memperkasa pendidikan awal kanak-kanak di daerah tersebut. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hazbi Habibullah berkata pendidikan awal kanak-kanak amat penting dalam melahirkan modal insan berkualiti. Katanya beberapa bangunan taska dan tabika di bawah Kemas akan dibina di Limbang bagi memenuhi keperluan di kawasan tertentu. Beliau berkata demikian pada Hari Apresiasi Tabika Taska Kemas di Dewan Suara Limbang. Dalam pada itu, Dato' Hazbi yang juga ahli Parlimen Limbang menekankan peranan Kemas dalam menyemai semangat perpaduan di kalangan kanak-kanak sejak peringkat awal lagi. Beliau turut menekankan nilai-nilai perpaduan wajar diterap di peringkat awal kanak-kanak selaras dengan usaha membentuk generasi yang lebih harmoni dan progresif. Kemajuan teknologi dan kesaling hubungan global telah mengubah dinamik pendidikan masa kini. Justru Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Penguang Manggil, menyeru agar pelajar, ibu bapa dan pendidik menyesuaikan diri dengan perubahan ini demi memenuhi keperluan pembelajaran dan pengajaran yang selari dengan permintaan pasaran masa hadapan. Menurut Datuk Penguang, era teknologi kecerdasan buatan AI merupakan cabaran yang besar yang memerlukan komitmen tinggi untuk memastikan pelajar kekal relevan dalam dunia yang semakin kompetitif. Beliau menyatakan demikian pada majlis graduasi murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan SK St. Columba Miri. Teks ucapan beliau dibaca oleh Timbalan Residen Bahagian Miri, Juan Ubid. Beliau turut menegaskan kepentingan aktiviti sukan dan riadah sebagai penyeimbang kesihatan mental dan fizikal pelajar di samping mengingatkan murid untuk bijak memilih rakan yang dapat membimbing mereka ke arah kecemerlangan. Semangat dan tindakan sukarelawan dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat telah menjadikan Bandaraya Miri lebih mesra dan penuh kasih sayang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Adam Yi Siu Sang, sukarelawan daripada Persatuan Prihatin Masyarakat Miri adalah pejuang tanpa nama yang berusaha tanpa mengenal lelah untuk membantu mereka yang memerlukan. Katanya Miri mempunyai ramai individu berhati mulia serta pelbagai pertubuhan yang sentiasa memberi perhatian kepada golongan yang kurang bernasib baik. Beliau berharap lebih ramai sukarelawan dapat tampil untuk membina masyarakat yang harmoni dan penuh kasih sayang. Adam Yi yang juga Datuk Bandar Miri berkata demikian pada majlis sambutan Tahun Baru Cina bersama 50 penghuni Miri Home for the Aged dan Miri Methodist Children's Home di Krokop Miri. Sementara itu, kenyataan media Persatuan Prihatin Masyarakat Miri memaklumkan semasa pandemik COVID-19, persatuan ini telah menunjukkan semangat pengorbanan yang luar biasa dengan memberi sokongan kepada keluarga yang terkesan. Persatuan ini telah berkembang pesat dari sebuah organisasi kecil ke entiti yang memainkan peranan penting dalam sektor kebajikan tempatan.
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil digesa untuk memberi penjelasan berkenaan kes seorang lelaki warga tempatan yang dihalang keluar negara akibat tuntutan cukai yang dikenakan terhadap sebuah syarikat misteri yang didaftarkan atas namanya. Dalam satu sidang media di Kuching, Ketua Biro Pengaduan Awam Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Milton Fu memberitahu seorang lelaki warga Kuching, Fang Sing Chun, 28 tahun yang bekerja sebagai tukang masak di Singapura, dihalang meninggalkan negara pada 28 November lalu di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Sekatan itu berikutan tuntutan cukai LHDN terhadap sebuah syarikat misteri di Klang, Selangor yang didaftar di bawah nama dan nombor kad pengenalannya. Yakin bahawa maklumat pribadinya telah dicuri, beliau kemudian membuat laporan polis setelah tidak berjaya mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarikat misteri itu daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Pada awal Disember, Fang Sing Chun menerima 2 surat tuntutan cukai dari Hasil yang bertarikh 28 Ogos 2024 yang menyenaraikan 2 jumlah tuntutan berbeza iaitu RM755,221 dan RM48,543. Milton Fu berkata Fang Sing Chun kini berisiko kehilangan pekerjaan kerana tidak dapat kembali ke Singapura dan menggesa agar LHDN segera memberikan kerjasama untuk menyelesaikan isu ini. Sementara itu, pada sidang media sama, Milton Fu memberitahu seorang wanita warga negara Sarawak berusia 23 tahun yang tidak diketahui keberadaannya sejak akhir Disember lalu digesa oleh keluarganya untuk pulang ke pangkuan mereka. Pada 30 Disember 2024, Janet Ng Wee Ju dipercayai bertolak ke Kuala Lumpur untuk bekerja selepas dihantar ke lapangan terbang antarabangsa Kuching oleh adik lelakinya Alan. Namun pada hari yang sama, Alan menerima mesej ringkas daripada Janet melalui aplikasi Instagram yang memberitahu bahawa pasportnya telah disimpan oleh majikan dan dia akan diterbangkan ke Kamboja pada keesokan harinya. Khawatir akan situasi tersebut, Alan segera membuat laporan polis. Sejak itu, Janet tidak dapat dihubungi lagi. Pada 3 Januari 2025, Alan menerima panggilan telefon daripada Janet menggunakan nombor yang berdaftar di Iran. The conversation is about 2 minutes. Then the sister told the brother that she's fine, she's safe, but she cannot speak much. But he will send money back home, is it? 他讲他会寄钱回家. Then she will contact them once in a week. Sehingga kini Janet masih tidak dapat dihubungi dan keberadaannya masih tidak diketahui. Milton Fu menyatakan pihaknya akan berusaha menghubungi Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk mendapatkan bantuan dalam kes ini. Keluarga Janet Ng Wee Ju menggesa agar beliau segera pulang dan berharap sesiapa yang mempunyai maklumat tentang keberadaannya untuk menghubungi mereka melalui Biro Pengaduan Awam SUPP. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.